Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali hari Isnin seperti biasa mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey murid-murid, sebelum saya memulakan mata pelajaran sejarah pada hari ini, kepada semua guru-guru, kepada semua waris, kepada semua anak-anak, murid-murid, ingin saya perjelaskan mengenai konsep PDPR yang sedang dilaksanakan sekarang ni. Okey, untuk makluman semua, PDPR ni terbahagi kepada 3 jenis. Okey, iaitu online, offline dan offsite. Okey, apa dia online, offline dan offsite ni? Okey, online ni di mana cikgu mengajar secara lifetime. Okey, maksudnya secara terus. Mungkin cikgu buat Google Meet. Okey, contohnya pukul 9.30 pagi kita akan berjumpa di kelas Google Meet 9.30 pagi. Jadi semua murid-murid akan masuk. Okey, itu online. Okey. Offline pula kita menggunakan kaedah bentuk rakaman macam ni. Okey, cikgu rakam macam ni, anak-anak, waris-waris boleh tengok waktu mana pun. Petang boleh tengok, malam boleh tengok. Kemudian latihan-latihan yang cikgu bagi ada yang menggunakan modul. Okey, kemudian ada juga macam latihan minta buat dalam buku latihan. Okey, itu offline. Okey, bagi offsite pula. Offsite tu maksudnya pembelajaran berlaku di pusat-pusat pemindahan. Okey, contohnya pusat-pusat pemindahan banjir. Tapi sekala di Kedah, di Kota Star ni tidak ada tempat pusat pemindahan tu, jadi kaedah offsite ni tidak berlaku. Jadi untuk kita pada hari ini kita menggunakan kaedah offline lah. Okey, di mana cikgu rakam apa yang cikgu nak persembahkan nanti, apa yang cikgu ajak nanti, itu adalah offline. Jadi murid-murid boleh tengok lah waktu mana sekalipun. Okey, cuma kali ni pendekatan cikgu lain sikit. Minggu lepas cikgu bercakap seorang-seorang je. Kali ni, hari ni cikgu ada bahan. Okey, jadi murid-murid boleh tengok apa yang dipaparkan di skrin laptop kamu, apa yang dipaparkan di telefon kamu, tab kamu, apa jua peranti yang kamu sedang gunakan sekarang ni. Okey. Okey, pada hari ini seperti biasa sejarah tahun 4. Okey, semua boleh tengok gambar yang tertera di sini, gambar okey. Seperti yang saya dah maklum minggu lepas, kita ada 11 topik, 11 unit. Okey, ini unit-unit dia. Okey, pada minggu lepas. Okey, cikgu nak ulang kaji sedikit saja sebelum kita masuk tajuk yang baru pada hari ini. Okey, seperti yang cikgu dah sebut sebelum ni, sejarah. Okey, ini adalah tokoh-tokoh sejarah yang mengatakan apa itu sejarah. Okey, sama juga seperti dalam buku teks, cuma ini nota dalam bentuk ringkasan. Okey. Okey, macam hari letters, kita tengok hari letters ni apa yang dia kata. Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Aristotle pula kata apa? Aristotle kata sejarah adalah peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod atau bukti yang konkret. Itu Aristotle. Okey, ini Ibn Khaldun pula kata apa? Okey, Ibn Khaldun di sini dia disebut sejarah menceritakan tentang masyarakat atau peradaban manusia serta perubahan yang berlaku dalam masyarakat itu. Okey, bagi seorang tokoh lagi, tokoh ni tokoh Malaysia lah, Muhammad Yusuf Ibrahim, tokoh sejarawan Malaysia. Okey, dia kata sejarah ialah catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Okey, jadi word dia bahasa paling mudah seperti dalam kamus Dewan, peristiwa atau kejadian yang masa lalu, kejadian atau peristiwa yang sudah berlaku. Itu adalah sejarah. Okey. Dalam sejarah ada dua sumber yang cikgu tekankan melepas. Sumber pertama dan juga sumber kedua. Okey, sumber pertama ataupun sumber premier ni, apa dimaksudkan dengan sumber pertama ni? Bahan asli yang belum ditafsir, diolah atau dicetak. Okey, kita jumpa benda tu dulu. Kita tak olah apa lagi. Kita jumpa fosil. Benda itu adalah sumber pertama. Artifak, kita jumpa manuskrip lama. Okey, macam buku-buku lama dulu ni. Kita jumpa batu bersurat, dan jumpa diari-diari lama. Itu adalah
sumber pertama. Bahan yang belum ditafsir, diolah atau dicetak lagi. Okey, bagi sumber kedua pula. Benda sumber kedua ni yang kita gunakan, yang sekarang ni banyak kita gunakan, iaitu buku-buku tulisan sejarawan. Okey, tokoh-tokoh ni tulis tentang Hang Tuah. Tokoh-tokoh ni tulis tentang apa hikayat-hikayat Melayu, sejarah-sejarah Melayu dulu. Ini adalah sumber kedua. Surat khabar juga adalah sumber kedua. Mana tahu anak-anak ada simpan lagi tak? Ada Tok Wan dulu dia simpan Kelatan Akhbar masa Malaysia ni merdeka dulu. Dulu dalam surat khabar utusan Melayu yang jauh gitu. Siapa simpan benda tu, alhamdulillah bagus. Itu adalah sumber kedua. Kita nak dapatkan bahan tu melalui surat khabar. Kita boleh tengok suasana dia. Oh, macam ni. Rupanya ke hari kemerdekaan pada tahun 1957 dulu. Dia telah diterbitkan di surat khabar. Itu adalah sumber kedua. Kita juga boleh tengok melalui majalah atau risalah-risalah. Okey, benda ni banyak terdapat di muzium-muzium, terdapat di pejabat-pejabat penerangan yang menceritakan tentang sejarah lampau. Dia terbitkan dalam bentuk risalah, majalah. Itu adalah sumber kedua. Okey, pada minggu ni kita sambung sikit lagi. Kita masuk tentang kaedah. Okey, ni tajuk dia. Tu, kaedah pencarian maklumat sejarah. Nampak tak? Okey, kaedah pencarian maklumat sejarah. Macam mana kita nak cari maklumat sejarah ni? Okey, ada tiga jenis. Kaedah mencari maklumat sejarah ni. Yang pertama ini kaedah lisan. Yang kedua kaedah bertulis, dan yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Okey, kita masuk satu persatu. Apa yang dikatakan kaedah lisan? Okey, kaedah lisan ni kita berbual, bersoal jawab dengan tokoh-tokoh yang kita kenali. Okey, sebab itu kaedah lisan ni ciri-ciri dia menggunakan sumber orang. Maklumat dia perolehi secara terus, direct, dan maklumat dipilih, ditafsir dan dibandingkan dengan fakta. Okey, menemu bual orang, perseorangan atau kumpulan, maklumat daripada ucapan tokoh, maklumat daripada ucapan cerita atau perbualan. Maksud di sini lisan ni, contohnya kita nak tahu sejarah kampung kita. Okey, macam cikgu. Okey, cikgu kampung Tualang. Okey, macam mana cikgu nak dapatkan maklumat kampung Tualang ni, siapa yang bagi nama? Macam mana boleh munculnya nama Tualang ni? Jadi cikgu kena pergi jumpa orang lama di Tualang tersebut. Pergi jumpa dia, berbual dengan dia, bersoal jawab dengan dia, dan tanya pelbagai soalan. Okey, bagaimana kampung Tualang ni muncul, siapa yang membuka kampung Tualang ni, macam mana diberi nama kampung ni. Itu bila kita berbual dengan orang itu adalah kaedah pencarian maklumat. Macam kamu pun, kalau kampung siapa tinggal dekat area sini, kampung apa, kampung Sakan ke Aloganda, kampung Aloganda. Macam mana boleh timbulnya nama tu? Mungkin anak-anak boleh pergi jumpa orang lama di situ. Macam mana boleh dapatnya nama Aloganda ni? Kalau macam Taman Nuri, Taman Kiara itu lain. Itu memang nama yang telah diberikan oleh Maju. Okey, ini sejarah kampung tu. Okey, benda tu dibawa dari satu generasi ayah Tok Wan kamu, generasi ayah kamu, dan sekarang generasi kamu masih menggunakan nama kampung tersebut. Okey, itu maksudnya kaedah lisan. Word dia, keyword dia, kata kunci dia, temu bual. Kita berbual dengan orang lama, orang tokoh-tokoh untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua, kaedah bertulis. Okey, kaedah mencari maklumat sejarah sebenarnya kaedah bertulis, iaitu mencari maklumat daripada bahan bertulis atau bercetak. Yang ni sumber-sumber sejarah seperti buku hasil tulisan sejarawan, majalah, surat khabar dan risalah, dan juga maklumat daripada manuskrip, diari, dokumen dan jurnal. Okey, benda ni di mana kita nak dapatkan benda ni? Selalunya kaedah bertulis ni kita dapat di perpustakaan. Macam kita ni di Al-Ustaz ada perpustakaan Negeri Kedah. Dalam tu semua ada. Okay, contohnya kita nak cari maklumat tentang sejarah Negeri Kedah. Macam mana Negeri Kedah ni muncul? Macam mana nama Kedah ni muncul? Tertulis. Okey, jadi kita pergi perpustakaan, kita carilah
buku-buku yang pernah ditulis oleh sejarawan negara ni, tokoh-tokoh sejarah tentang nama Kedah. Kita juga dekat library juga, dekat perpustakaan juga kita boleh rujuk surat khabar atau apa jua risalah bahan-bahan berbentuk tulisan, bertulis. Jadi kita boleh dapatlah segala maklumat yang kita mahu. Sebab itu dia nama kaedah bertulis. Bila kita tengok buku, kita tulis, kita rekod. Okey, Kedah bermula macam ni. Benda tu semua direkodkan. Okey, itu adalah kaedah pencarian maklumat. Kaedah yang ketiga, okey, kaedah arkeologi. Okey, kaedah arkeologi ini mencari bahan sejarah dengan cara menggali. Maksudnya kita nak tahu sejarah tu. Okey, bahan akan dikaji dengan kaedah saintifik. Okey, benda ni berlaku sekarang ni kalau anak nak tahu. Contohnya dekat Lembah Bujang. Okey, Lembah Bujang tu kalau siapa pernah pergi cuba tengok. Dia ada lopak, lubang. Okey, itu mereka mencari bahan. Okey, bahan-bahan tinggalan dalam di situ. Sebab tu dia berjumpa tembikar, dia berjumpa fosil, dia berjumpa artifak di situ. Di situlah yang menunjukkan contohnya di Lembah Bujang tu telah wujud satu penempatan hasil daripada mencari gali. Sebab tu disebut mencari bahan sejarah dengan cara menggali. Maklumat daripada artifak, iaitu bahan ciptaan atau buatan tinggalan manusia zaman dahulu. Ataupun maklumat daripada fosil, iaitu tinggalan haiwan atau tumbuhan zaman dahulu. Okey, siapa pernah pergi Lembah Bujang, kalau ada kesempatan lepas PKP ni, cuba pergi Lembah Bujang di Merebuk, Sungai Petani dekat je. Situ kita tengok tempat-tempat cari gali tu, di situlah mereka jumpa tembikar zaman dulu. Jadi mereka mengatakan, okey, di sini sudah ada penempatan. Orang dah duduk dulu ni. Melalui tembikar, iaitu artifak tu tembikar, jumpa cawan, pinggan, beg shilling. Okey, selain tu jumpa fosil, contoh-contoh binatang-binatang zaman dulu, tumbuh-tumbuhan yang dulu yang tak wujud dah sekarang ni, yang tertanam dalam Lembah Bujang tersebut. Cuba tengok gambar sini. Ini mereka mencari gali ni, nampak tu. Mereka korek, depa catat apa yang depa jumpa di situ, depa rekodkan. Itulah yang dikatakan sebagai kaedah arkeologi. Jadi 3 kaedah yang kamu kena ingat. Kaedah mendapatkan hasil sejarah, mencari maklumat sejarah ni 3 jenis: lisan, bertulis, arkeologi. Okey, lepas tu kita masuk sikit lah sebelum cikgu tak mau panjang sangat dan tak mau pendek sangat, sedang-sedang saja. Okey, sejarah juga kita akan sentuh konsep masa dalam sejarah. Okey, konsep masa dalam sejarah ni terbahagi kepada dua, iaitu ini zaman dan juga kronologi masa. Okey, cikgu masuk satu-satu. Okey, kronologi masa. Okey, kronologi adalah urutan masa. Okey, kronologi ni anak-anak nak tahu susunan. Kalau macam istilah ni tertib lah. Tertib. Macam kita ambil semayang, daripada mula dengan kumuk apa semua, last sekali sampai basuh kaki, itu tertib. Kronologi ialah urutan masa. Baik, kronologi pula dia pun sama, urutan masa. Okey, contohnya dulu kamu kanak-kanak tahun berapa? Tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Benda tu bergerak 5 itu kronologi masa. Sesuatu sejarah dikaji mengikut kronologi masa. Okey, dalam masa ni, dalam sejarah ni ada 3 yang kamu kena tahu, iaitu dekad, abad dan alaf. Okey, kalau dekad ni berapa tahun? Ingat, dekad ni 10 tahun. Kalau abad pula, abad ni 100 tahun. Kalau alaf pula, alaf ni 1000 tahun. Sebab itu kalau masuk tahun dulu, masa cikgu lah, masa anak-anak mungkin tak sempat kot, sekarang ni 2020. Masuk tahun 2000, kita semua sebut alaf baru. Sebab apa? Kita masuk ke tahun 2000 masa tu. Dulu kita guna 1900. Bila masuk ke tahun 2000, dia dah cukup 1000, dia panggil alaf. Sebab tu dia panggil alaf baru. Okey, alaf ni 1000 tahun. Ini kena ingat ni, ini soalan yang kerap tanya, pengetahuan yang kamu kena tahu. Dalam matematik pun ada benda ni. Abad 100 tahun, ni 100 tahun.
Dekad pula 10 tahun. Dekad, abad, alaf. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Okey, bagi zaman pula. Apa itu zaman? Okey, zaman ditentukan bagi satu tempoh masa yang panjang. Okey, zaman pula kalau dalam sejarah lah, dalam sejarah ni ada dua, Masihi dan sebelum Masihi. Okey, zaman ni kamu tahu, mungkin kamu pernah dengar. Zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa. Zaman ni menunjukkan satu tempoh masa yang panjang. Kalau zaman kanak-kanak ni mungkin 10 tahun. Tak kamu 3 tahun sampai kamu 12 tahun. Okey, itu zaman kanak-kanak. Kamu masuk 13 tahun sampai 20 tahun, itu zaman remaja. Itu satu tempoh zaman masa yang panjang tu. Okey, tapi dalam sejarah ada dua, iaitu Masihi, sebelum Masihi. Okey, sebelum Masihi ni iaitu zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Itu dipanggil zaman sebelum Masihi. Okey, bagi Masihi pula zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Dan dua saja. Sebelum Masihi maksudnya sebelum kelahiran Nabi Isa, Masihi pula selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, cuba tengok dia punya flow dah. Tu. Tahun 100 sebelum Masihi, SM tu sebelum. 10 tahun sebelum Masihi. Okey. Lepas tu masuk pula 10 Masihi. Okey, macam kita sekarang ni, berapa Masihi ni? Sekarang ni kita tak nak Masihi dah. Kita lepas Masihi kita guna hijrah. Selepas berlaku penhijrahan dalam pendidikan Islam pun disebut tahun hijrah. Okey, sekarang ni kita dah masuk tahun hijrah. Kalau macam hari ni kata cikgu Zulhijjah kot. Okey. Sorry, Jamadil Akhir, minta maaf. Okey. Macam sekarang ni tahun hijrah kita 14. Aku kena cek takut silap lagi. Okey. Kena cek betul-betul tahun Masihi, tahun hijrah. Okey, tak apalah. Yang penting dalam sejarah ni anak-anak kena tahu ada dua zaman, sebelum Masihi dan selepas Masihi. Okey, cuba tengok kronologi. Contoh kronologi pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia. Macam mana Malaysia nak diisytiharkan, dulu Tanah Melayu nak diisytiharkan sebagai sebuah negara Malaysia. Cuba tengok pada tahun 1961. Ni kita nak buat bukan Malaysia tak, kita nak buat Persekutuan Malaysia, bukan yang merdeka lain. Okey. 27 Mei 1961, gagasan Persekutuan Malaysia dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman. Kemudian pada Julai pula, nampak dia kronologi dia, bulan Mei. Kemudian bulan Julai pula, Jawatan Kuasa Perunding Persekutuan ditubuhkan, JPMM ditubuhkan. Lepas tu bulan Oktober pula, semua tahun yang sama. Usul gagasan persekutuan dibawa ke Dewan Rakyat oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, lepas tu pada tahun 1963, lepas ada usul tu selang 2 tahun, 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani di London. Dan lepas tu pada 16 September 1963, selang 2 bulannya, 9 Julai, bulan Ogos, September, 16 bulan, Perisytiharan Persekutuan Malaysia yang kita sambut setiap tahun tu 16 September. Terbentuknya Persekutuan Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak dan seluruh tanah semenanjung. Okey, sebagai satu negara Malaysia. Dulu masa merdeka Tanah Melayu, Sabah, Sarawak tak masuk lagi. Itu kita jangan kata merdeka, tapi masa Sabah, Sarawak masuk, sebab tu kita panggil Hari Malaysia, cuti Hari Malaysia. Ingat ke tak? 16 September. Itu maksudnya kronologi bermula tahun 1960, bulan Mei 61, Julai, Oktober, kemudian tahun 63 bulan Julai, dan akhir sekali tahun 63 juga pada bulan September kita di pengisytiharan Persekutuan Malaysia. Itu yang dikatakan kronologi, pergerakan urutan masa. Okey, jadi cikgu bagi setakat ni dulu. Kalau ada kesempatan nanti cikgu akan masuk lagi sedikit tentang muzium dan tinggalan sejarah. Okey, ini benda-benda ni semua. Okey, insya-Allah benda-benda ni semua, ringkasan-ringkasan ni cikgu akan upload dalam grup. Murid-murid boleh bacalah dalam tu. Kalau siapa nak print pun tak ada masalah, boleh print. Ini tiada paksaan, nak print pun boleh, tak print pun tak apa sebab dia berwarna, takut nanti habis
ink tu. Kalau just nak baca dalam phone, ambil ni. Okay, baca tengok ni kat halaman 8 tu, baca ni. Sejarah ni dia kena banyak membaca sebenarnya. Okay, kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih.